Tuan Pengerusi, boleh kita mulakan sekarang Okey, teruskan. InsyaAllah teruskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengerusi MGB Setiu, Cikgu Zainuddin bin Dollah, GBSK Telaga Papan. Yang berusaha Barisan Exco MGB Daerah Setiu. Yang dihormati Cikgu Amir bin Hamzah, fasilitator jemputan yang kita datangkan khas dari SK Ladang, Kuala Terengganu. Harapnya tak jam hari ni Cikgu Amir. Yang dihormati sahabat-sahabat guru besar daerah Setiu juga dari daerah-daerah lain yang dapat hadir pada majlis kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian. Pertamanya, terima kasih Allah kerana dengan izinnya maka kita sihat, kita ceria dan terbuka hati untuk hadir mengikuti majlis ilmu kita pada pagi ini. Keduanya, terima kasih sahabat-sahabat GB dari semua daerah yang dapat hadir meluangkan masa berkumpul meskipun hanya di alam maya. Ketiganya, terima kasih kepada Cikgu Amir bin Hamzah, insan hebat yang Allah kirimkan kepada kita semua untuk kita memperbaiki dan meningkatkan lagi ilmu profesionalisme kita. Baiklah sahabat-sahabat semua. Apa guna berkain batik kalau tidak berbaju kasar? Apa guna memandang cantik kalau tidak berbudi bahasa? Untuk itu, majlis menjemput Tuan Pengerusi MGB Daerah Setiu Cikgu Zainuddin bin Dollah untuk menyampaikan sedikit kata-kata haluan. Silakan Cikgu Zainuddin. Terima kasih Puan Moderator Cikgu Zulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi pada Puan Moderator Cikgu Siti Zulailah Kasmiran dari Gulsan SK Lembah Jaya, seorang gulsan yang hebat juga. Yang hormati JK Majlis Besar Daerah SQ, yang terhormati juga selamat datang juga kepada moderator adik saya Cikgu Amir Hamzah bersama saya semasa di BTP dulu, dan juga selamat datang dan juga selamat datang kepada rakan-rakan MGB di luar studio bersama kita untuk sama-sama berkongsi ilmu pada hari ini bersama dengan Tuan Moderator. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Azman nak dengar guru saya SK Lakap di atas inisiatif beliau dapat kita bersama di talian Google Meet pada hari ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, iaitu pengisian untuk kita sama-sama memahirkan diri ataupun membiasakan diri dengan Google Form. Dan saya ucap terima kasihlah kepada Jawatankuasa Majlis Besar Daerah SQ kerana berusaha untuk mengadakan beberapa program, dan ini adalah salah satunya aktiviti kami di SQ untuk memberi ataupun berkongsi ilmu dengan rakan-rakan MGB di SQ dan juga rakan-rakan di luar daerah SQ, insyaAllah. Dan saya rasa pada hari ini kita memberi laluan penuh kepada Cikgu Amir untuk menerajui ataupun memimpin kita dalam mengenali Google Form, kerana sekarang ini kita terpaksa berdepan dengan cabaran COVID-19 dan juga cabaran kemajuan ICT yang kita sebagai pengurus sekolah kalau boleh kita kena mengikuti perkembangan arus supaya kita dapat mengikuti perkembangan teknologi semasa untuk kita bersama dengan cikgu-cikgu kita rasanya lebih hebat daripada kita lagi jika kita boleh menerajui sedikit ilmu ICT, saya rasa cikgu kita akan merasa bangga dengan pimpinan kita di awal kata celik ICT.
Dan semoga kita berada di talian pada hari ini. Ikatan tali silaturahim akan bertambah erat dan ramai lagi. Saya rasa rakan-rakan di talian mungkin guru besar di daerah lain yang belum lagi mengenali guru besar di STU pada hari ini, bolehlah kita beri kesempatan berkenal-kenalan dan juga bertukar pengalaman. Bukan sahaja kita sharing ilmu berkenaan dengan Google Form pada hari ini, kemungkinan juga kita akan berkongsi sedikitlah beberapa ilmu-ilmu pengurusan yang lain jika ada tip-tip ataupun perkara-perkara yang perlu kita boleh ambil contoh daripada rakan semua. Dan saya rasa pun ada beberapa orang juga guru besar atau rakan yang saya pernah kenali sebelum ini di luar talian. Dan saya rasa ramai guru-guru yang saya belum kenali lah. InsyaAllah pada hari ini tuan-tuan dan puan boleh perkenalan antara kami semua. Dan insyaAllah jika tuan-tuan mengunjungi daerah STU, kalau ada apa-apa perlu bantuan, bolehlah calling kami di daerah STU untuk kita sama-sama membantu rakan-rakan. Begitu juga jika kami ada masalah ataupun perlu bantuan tuan-tuan dan puan-puan di daerah tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kami akan calling tuan-tuan dan puan-puan. Semoga pertemuan kita pada hari ini tidak setakat hari ini saja. Dan insyaAllah kita akan cuba lagi mengadakan beberapa program yang melibatkan rakan-rakan individu di STU dan juga rakan-rakan di daerah lain ataupun di negeri lain. Dan saya rasa ada juga guru besar yang ada di talian sekarang ini di luar negeri Terengganu lah. Saya nampak ada beberapa mungkin SRJKT pun ada saya nampak ni. Cikgu Logiswari Logiswari Arumuga. Mungkin saya rasa di luar Terengganu ni. Kerana di Terengganu tak ada SRJKC SJ apa? SJRT lah. SJKT. Tua Tamil lah. Okey. Cikgu Logiswari Arumuga ni sekolah mana? SJKT Methodist Malim Nawar, Kintas Selatan. Oh, Kintas Selatan, Perak. Ya. Selamat datang ke talian Google Meet bersama JB STU dan juga Terengganu lah. Selamat datang. Saya bagi saja, semoga tuan-tuan dan puan-puan akan selesa bersama kami dan saya bagi tuan rumah lah MGB dari STU minta ampun dan maaf jika ada segala kekurangan. Dan jika ada kelebihan yang ada pada kami, kita sama-sama kongsi lah bersama tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa itu saja daripada saya. Selamat berkursuslah untuk menimba ilmu bersama dengan Cikgu Amir, Guru Besar SK Ladang Kuala Terengganu. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator kita, Cikgu Zulaida. Silakan. Okay, terima kasih Cikgu Zainuddin Daulah atas ucapan haluan tadi. Simple tapi padat. Juga selamat datang kepada Cikgu Logiswari dari Kintas Selatan. Dan juga ada seorang lagi ni dari Cikgu Aisyatul Ishak dari Muazzam Shah. Okay, terima kasih kerana sudi hadir dalam majlis ilmu kita ini. Okay, sahabat semua. Bagaimana kalau tak ikat kait dengan duri-durinya? Bagaimana saya tak ingat orang baik hati budinya? Okey, Cikgu Amir bin Hamzah ni menjawat jawatan sebagai seorang guru besar di SK Ladang Kuala Terengganu. Beliau mempunyai sijil pengiktirafan Google sebagai Education Trainer, merupakan seorang The 5 Influencer KPM, juga menjadi leader Google Educator Group atau GEG Kuala Terengganu. Dan Cikgu Amir juga adalah JUICT bagi daerah Kuala Terengganu. Hebat orangnya ya, tak salah pilihan kita. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya apa tu The 5 Influencer, apa tu Google Educator Group dan apa tu Education Trainer. Kalau nak tahu nanti PM tepi Cikgu Amir. Okey, jadi untuk tidak menjadikan penantian kita satu penyiksaan,
majlis dengan rasa rendah dirinya menyerahkan slot ini kepada Cikgu Amir bin Hamzah dengan tajuk Asas Pengenalan Google Form. Dipersilakan Cikgu Amir. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada pengurusi atau moderator kita pada hari ini, iaitu Cikgu Siti Zulaila, Guru Besar SK Lembah Jaya STU. Minta maaf Cikgu Siti, saya tak pandai nak beli benda, nak jawab pantun tu, tak pandai nak beli pula. Tak apa. Nanti lepas ni Takut pula tengok jual pantun tu, tak boleh nak beli lagi. Tak bersedia lagi. Okey, pertamanya yang berusaha yang juga saya hormatilah Cikgu Zainuddin Bedollah selaku yang di-Pertua Majlis Guru Besar Daerah STU, yang merupakan abang senior saya lah semasa saya berada di BTP dan juga PKG. Cikgu Zainuddin antara guru besar lah atau cikgu yang membimbing saya semasa saya baru saja menjawab sebagai jawatan pegawai teknologi pendidikan. Dia antara mentor saya lah pada masa itu, dan kebetulan saya jadi guru besar pun Cikgu Zainuddin yang interview saya lah yang pada masa itu untuk khusus MPQL lah. Jadi terima kasihlah pada Abang Zainuddin kerana memberi ruang lah sehingga saya dapat menjawab jawatan sebagai guru besar pada hari ini ya. Okey, terima kasih banyak. Dan khususnya pada semua Exco NGB STU yang turut hadir pada hari ini, dan tak lupa pada Cikgu Khairul Azman Adenang lah juga Exco NGB STU yang menyelaraskan program kita pada hari ini. Dan khususnya pada rakan-rakan GB semada dalam daerah STU, dalam negeri Terengganu, ada rakan-rakan saya daripada Kuala Terengganu, NGB Kuala Terengganu pun untuk hadir pada hari ini. Terima kasih banyak pada rakan NGB, rakan dalam kursus MPQL yang sekali hari itu pun ada rakan-rakan saya di sini. Terima kasih banyak daripada luar Terengganu lah. Dengar apa tadi Cikgu Yoges daripada Perak, daripada Kintas Selatan, dan juga daripada negeri lain. Fahamnya ada negeri Pahang, Selangor pun ada. Terima kasih banyak yang hadir pada hari inilah. Okey, jadi slot perkongsian pada pagi ini yang sebenarnya slot yang sangat simple. Kalau cikgu dengar pun, kalau saya bagi penerangan mungkin ada yang akan kata Allah tahu dah. Okey, tetapi sebagaimana yang saya maklumlah yang GB Azman wawarkan dalam grup, dalam iklan dia tu, yang sebenarnya kita fokus kepada yang memang yang zero lah, yang dalam keadaan kosong berkait dengan aplikasi Google. Okay. Jadi sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tuan YDP tadi, sememangnya kita kena menyahut lah kemahiran dalam era baru ini, era norma baru ini. Bukan nak jadi kita ni pandai ICT, tetapi tuntutan pada zaman era baru lah, era baru. Kita kena tahu jugalah sebagai pemimpin sekolah, kita juga kena tahu sedikit sebanyak yang berkait asas. Contoh macam yang kita nak belajar pada pagi ni lah, iaitu berkait dengan Google Forms. Sebab Google Form ni dia adalah, kalau dalam aplikasi Google, dia adalah aplikasi yang induk, yang utama lah dalam apps Google ni. Okay, sekejap saya share screen sekejap. Saya lupa kejap. Tak ada, saya sediakan slide ni sekejap. Okey, baik. Jadi berkait dengan tadilah, dengan kemahiran Google tadi. Jadi untuk maklumat semua, aplikasi Google dulu kalau untuk pendidikan dipanggil G Suite dulu, G Suite. Sekarang ni yang pada para pemimpin lah, pemimpin sekolah, pada para PGB, di mana Google sekarang ni dah rebranding dah untuk education, dipanggil Google Workspace, Workspace for Education. Dulu G Suite. G Suite ni maksudnya aplikasi Google ni dia berada dalam satu platform lah, dalam satu platform. Jadi dalam untuk sekarang ni Google dia dah jenamakan sebagai Google Workspace, dipanggil Workspace. Jadi Workspace ni semua sekali lah, maksudnya ada Google Form, Google Sheet, Google Slide dan semua sekali aplikasi Google, sebab
kita nak nak explore untuk Google ni sebenarnya banyak lah. Macam saya sendiri pun mungkin atas latar belakang saya bekas pegawai di BTPN, jadi benda tu bila saya balik balik ke sekolah jadi pemimpin sekolah ni, mungkin kemahiran yang saya ada lah masa di BTP tu dibawa sekali lah dan saya terapkan kepada sekolah. Dan benda ni hasrat saya lah untuk sama-sama pemimpin di di sekolah dapat samalah mengintegrasi aplikasi ICT walaupun dalam peringkat asas, khususnya yang kita buat pada pagi ini lah. Okey. Jadi sedikit latar belakang tadi Cikgu Siti Zulaila dah ceritakan latar belakang, saya tak perlu ceritalah. Jadi ini banner pun dah ada. Jadi mungkin tertanya berkait dengan Google for Education Certified Trainer ni. Okey, di mana apabila kita nak menguasai kemahiran Google ni sebenarnya dia melalui pelbagai fasa lah, jadi sekarang ni nanti saya ceritakan sedikit berkait dengan program di bawah The 5 iaitu dipanggil Google Certified Educator. Educator dia ada level 1 dan level 2, ada 2 level. Jadi apabila kita melepasi persijilan untuk level 1 dan level 2, kita boleh dicalonkan ataupun boleh mengikuti satu lagi kursus untuk menjadi seorang trainer lah, trainer Google. Okay, dalam aplikasi Google ni untuk makluman pada semua PGB dan pada cikgu-cikgu lah, dia ada lebih kurang aplikasi Google ni sangat banyak lah. Saya rasa lebih daripada 10 ada. Saya tidak boleh memberikan figure tepat sebab dia ada aplikasi yang baru yang baru. Sekarang ni ada pula Google Current contohnya lah, Current yang baru ni. Jadi kalau ikut pada sekarang ni ada lebih kurang dalam 14 aplikasi Google. Tapi itu bukan figure yang tepat lah, tapi ada lebih kurang 14 aplikasi Google. Jadi kena melepasi lah pada aplikasi Google tu, barulah kita boleh dicalonkan sebagai trainer. Dan tugas trainer ni memang kita kena memberi training lah kepada cikgu-cikgu, khususnya dalam skop pendidikan lah. Okey, jadi apabila saya sendirilah terlibat secara langsung dengan Google ni, saya rasa sangat rugilah saya dengan ilmu yang ada ni tidak dapat dikongsikan dengan pada semua PGB, pada pemimpin sekolah. Sebab kalau boleh hasrat kita biar semua PGB dapat membiasakan dengan ekosistem Google lah dalam khususnya badan kerja pentadbiran kita semua. Okey. Okay, jadi berkait dengan Google Educator Group ni, yang sebenarnya di Terengganu kita ada satu kumpulan, dia panggil Google Educator Groups, yang kita kumpulkan cikgu-cikgu yang mempunyai persijilan Google lah, dipanggil GEG Kuala Terengganu. Okay, maksudnya bukan GEG daerah Kuala Terengganu sebenarnya. Di Terengganu tu kebetulan saya berada di Kuala Terengganu, jadi dia namakan sebagai chapter Kuala Terengganu. Tetapi mana-mana negeri ataupun daerah maksud STU sendiri boleh join untuk group GEG Kuala Terengganu. Sebab untuk membina chapter, katakanlah nak buat GEG STU ni, dia kena ada seorang lah mana wakil GCT atau Google Trainer, sama ada tak semestinya PGB lah, mana cikgu-cikgu kita ke, dia boleh mewujudkan satu group berkait dengan GEG. Jadi negeri lain pun boleh masuk. Sebab setakat ni GEG di Pantai Timur kita, yang sebenarnya isu kita di Pantai Timur lah, kerana hanya di Terengganu sahaja ada GEG. Di Pahang dan Kelantan tak ada lagi setakat ni. Setakat ni tak ada lagi lah. Okay. Jadi kita pun berusaha untuk mencari calon-calon di Pahang dan juga Kelantan. Sebab sekarang ni ada program roadshow daripada The 5, nanti saya akan terangkan sedikit. Okay, jadi sebelum saya pergi slide ni, saya pergi yang ni. Okey, jadi pada semua PGB sebagaimana yang hasratkan oleh pihak KPM lah, supaya semua cikgu kita menguasai penggunaan pelantar pembelajaran lah, ataupun portal pembelajaran yang disediakan oleh KPM, KPM iaitu portal The 5. Okey, dulu dipanggil PDL, pelantar digital learning. Okey, sekarang ni dipanggil jenamakan sebagai The 5. Okey, The 5 ni yang sebenarnya dia ada 3. Kadang-kadang kita PGB kita ingat Google je lah, yang sebenarnya dalam The 5 ni ada 3 kuasa ICT yang terbesar di dunia lah, iaitu Google, Microsoft dan juga Apple. Apple. Jadi ada 3. Okey. Jadi kalau macam Google ni yang kita buat sekarang ni lah, penggunaan aplikasi Google dalam PDP dan juga PDT lah dalam pentadbiran. Okey, dalam maksudnya kita
membiasakan aplikasi Google dalam kehidupan kita, sebab kita mana-mana sahaja macam telefon kita, smartphone kita, tab ke apa ni, kebanyakan memang dah ada aplikasi Google dalam peranti tersebut lah. Okey. Jadi untuk Microsoft pun sama. Okey, Microsoft. Tetapi Microsoft ni kononnya saya namakan sebagai mazhab lah. Dia ada 3 mazhab. 3 mazhab. Jadi Google, dia ada mazhab Microsoft, MIE. Dia ada pula satu group MIE, Microsoft Educator untuk MIE. Dan dia ada pula sekolah showcase. Macam sekarang ni di Terengganu ada sekolah yang pertama di kompleks Matake Stars. Baru ini dinobatkan sekolah yang pertama di Terengganu yang menjadi sekolah showcase untuk pembudayaan Microsoft. Jadi mungkin rakan PGB yang berminat mungkin bolehlah ke STAR, ke sekolah kompleks Matake untuk melihat ekosistem Microsoft. Sekolah tu akan jadi tu. Cuma Google ni dia tak ada lagi macam sekolah contoh tu, dia lebih kepada pembudayaan lah, pembudayaan guna tu. Okey, dan Apple pun sama. Apple pun setakat ni tak ada lagi lah. Cuma di Terengganu kita ada seorang cikgu lah yang menjadi wakil untuk Pantai Timur, iaitu Cikgu El Gamilo. Cikgu El Gamilo, Perlokanan SK Jambu Bokok Marang. Okey. Jadi dia adalah jurulatih untuk Apple Teacher. Jadi boleh rujuklah kepada Cikgu El Gamilo sekiranya berminat untuk Apple. Okay, jadi kalau kita lihat di sini pada delima ni, sebelum saya pergi, sebab slot untuk Google Form ni dia sebenarnya dia ringkas je, mungkin tak lama lah. Okay, jadi saya nak perkenalkan untuk delima ni. Okay, jadi apabila rakan PGB nak masuk delima ni, dia akan keluar paparan macam ni lah. Okay, jadi mungkin yang tak tahu macam mana nak masuk delima, okay, tak apa, kita tak payah malu lah. Okay, benda ni kita sama-sama ikuti. Okay, jadi okay, saya tarik URL dia delima dot sekejap okay. Sekejap ikut. Ya, terima kasih. Tengah bagi kursus. Kejap. Okey, kejap. Ada tu je. Okey, delima edu MY. Okey, dia akan keluar logo macam ni lah pada semua KBGB. Okay, kalau boleh macam sesi ni pun kita boleh buat secara hands on lah. Sekiranya sekarang ni sesi meet berada di depan PC ke laptop ke, memang bolehlah kita buat sama-sama. Kalau macam paparan telefon ni dia payah sikit. Satu dia kecil, satu dia punya feature ataupun interface dia tu lari sikit lah berbanding dengan dengan laptop. Okey, jadi ini saya type delima.edu.my. Ini alamat dia untuk makluman kepada semua rakan PGB lah. Okey. Jadi dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Okey, delima portal delima. Okey, jadi dalam delima ni dia ada untuk murid, guru dan juga ibu bapa. Tapi yang kita familiar sekarang ni murid lah, murid dengan cikgu lah. Okay, ibu bapa ni masih lagi dia ada untuk features untuk ibu bapa, tetapi dari segi ID ni masih lagi tidak ada lah. Okay, dia ada untuk invite guardian tu. Ibu bapa setakat ni dia masih lagi pakai guna Gmail sendiri. Okay, jadi kalau untuk ID tu tidak ada lah untuk ibu bapa. Okay, jadi murid tu cikgu. Jadi yang saya nak maklumkan di sini untuk cikgu, guru, kita klik pada guru. Okey. Jadi dekat sinilah yang ada dia punya konten dia lah. Okay, pembelajaran digital PDPR yang kita nak minta cikgu-cikgu kita buat, yang ambil kat sinilah pembelajaran digital. Penggunaan aplikasi Google Classroom Okey. Jadi apabila kita nak sign in di setiap modul tu, dia mesti melalui ID. Ada 5 kita. Macam saya dah ada beberapa ID ni. Okey, jadi kita masuk sini. ID delima. ID kita ni dia punya plate dia adalah G, huruf G di hadapan. Okay, huruf G. Kalau murid M. Kita membezakan gitulah. Okay, pembelajaran digital. Okey, ni ada berkaitan dengan surat siaran punca kuasa berkaitan dengan pelaksanaan PDPR, pelaksanaan jadual 2.0 adalah di sini. Okey, jadi pembelajaran digital yang dalam konteks PDPR lah. Okey, jadi dekat sinilah dia ada dia punya itulah aplikasi dah Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Microsoft Teams. Microsoft Teams ni biasa yang rakan PGB mungkin
hadir mesyuarat dalam kuantiti yang ramai lah. Kalau Cikgu Gemik setakat ni dia dah boleh 250 untuk akaun admin, untuk admin 250. Jadi lebih pada tu tak dapat lagi setakat ni lah. Okay, jadi macam Microsoft Teams ni beza dia lebih macam OneDrive ni sama dengan fungsi Google Drive. Okay, tapi dia fungsi dia sama tapi dia untuk Microsoft ni OneDrive. Rata-rata kalau kita beli laptop ke PC ke biasanya OneDrive ni dah ada dah lah dalam ni. Sebab kita memang dah untuk laptop dan juga PC rata-ratanya semua di-install oleh Microsoft Office lah, Microsoft. Okay, jadi belanja ke diri pun boleh di sini ada. Saya tak perlu klik banyak-banyak lah sebab ni mungkin kita boleh buat satu sesi untuk delima ni. Okay. Jadi nak bagi tahu ni banyak dia punya bahan-bahan di sini lah untuk kita dia ada dari segi panduan dia kat sini pun semua ada. Di bawah pembelajaran digital di sini. Okay, saya balik semula. Okay. Okay, saya. Okay, jadi kita balik pada sini. Okay. Okay, kalau macam yang kita sekarang ni, dia ada untuk bahan untuk buku teks digital. Kalau cikgu-cikgu kita tak nak guna buku teks secara fizikal, ni dah tahu ni boleh klik je. Ni tak apalah, saya dah klik dah ni. Terkeluar. Ada aktiviti. Aktiviti yang tadi lah. Dia sama dengan pembelajaran digital tadi. Kemudian yang kelima, aplikasi. Yang ni lah yang kita nak galakkan cikgu-cikgu kita guna. Kalau cikgu kita tidak ada idea, buka je portal delima untuk makluman pada semua rakan PGB lah. Di sini ada dah untuk Padlet, Blank Space, app puzzle untuk aktiviti pengukuhan lah, untuk aktiviti-aktiviti lain. Boleh cikgu-cikgu explore. Cikgu-cikgu kita lah. Kalau macam rakan GB nak buat dalam bentuk tabiran pun boleh. Macam yang popular quiz, iaitu apps Quizy dan juga Kahoot. Wakelet, Tinkercad dan juga Canva. Canva ni sangat popular sekarang ni. Bagi cikgu-cikgu kita kalau tengok sangat kreatif lah. Tetapi kreatif dia kadang-kadang kita tahu adalah cikgu kita ni ada yang tidak tahu asas grafik. Tetapi dengan Canva ni sangat membantulah sebab nak buat poster-poster simple-simple tu, nak buat kad ucapan ke dan dia lah slide yang cantik-cantik, boleh je ambil pada Canva lah di sini. Jadi gunalah ruang di sini. Canva ni saya pun sarankan rakan PGB gunalah kalau nak buat. Kadang-kadang kita malah nak minta cikgu kita design kad kita lah. Kalau macam baru ni ucapan Hari Malaysia ke, Hari Kebangsaan ke, kita boleh buat sendirilah. Kad ni dengan tu. Ini aplikasi. Dan yang lain ni, jadi kalau macam dia melibatkan daripada KPM yang lain untuk makluman pada rakan PGB lah, ada KPM ataupun JPM minta kita isi maklum balas ke apa ke, biasanya duduk kat maklum balas ni. Kadang-kadang ada rakan kita tak jumpa. Macam sekarang ni baru saja selesai untuk kajian tahap kompetensi digital jadi berada di maklum balas. Dan baru ini iaitu soal selidik perpaduan kan. Perpaduan. Dia jadi isu jugalah ya pasal murid kita dapat masuk kadang-kadang masalah ID lah. Jadi boleh ambil kat sini lah. Ni kajian sekarang ni tak berlaku lagi kan. Sekejap. Ni dah laman balas. Baik. Jadi kita pergi pada topik ni. Saya saja nak perkenalkan, nak promote delima lah supaya cikgu tahu banyak manfaat yang disediakan oleh platform ini pelantar ini. Cuma ada satu lagi saya tertinggal. Yang saya nak promote di sini supaya tak apa mana nak minta rakan PGB promote cikgu-cikgu kita untuk menguasai ekosistem Google ni atau aplikasi Google supaya mereka dapat pengiktirafan berkait dengan kamera mereka. Mintalah mereka apply di dalam program Delima Certified Training Program ataupun DCTP. Ada level 1 untuk level 2 Jadi bila cikgu-cikgu mengikuti kursus ini dalam persijilan ini Delima ni, ambil yang ni lah, yang Microsoft ni tak buka lagi dengan Apple ni. Sekarang ni Google for Certified Educator ni, GCE.
Jadi dekat sini cikgu-cikgu kita yang sebenarnya banyak benda lah dia boleh mengikuti modul-modul dalam Google ni. Sekurang-kurangnya mereka dapat pengiktirafan. Walaupun dapat level 1 pun sekurang-kurangnya dia belajar bagaimana nak menggunakan aplikasi Google dengan cara lebih berkesan lah. Jadi saya sarankan bolehlah kita menggalakkan cikgu-cikgu menyertai untuk kursus GCE level 1, level 2 ini. Dan tak silap saya ada dah surat daripada JPN Terengganu dah dihantar kepada semua sekolah di Terengganu. Okey, sekejap ada soalan. GB Azman boleh tengok soalan-soalan, boleh tanya tak benda? Cikgu Fazilatun, Cikgu Fazilatun. Kalau ada soalan saya maklum. Okey, saya tengok soalan GB Fadilatun Okey, jika saya ada GCE 1, ke tahniah cikgu Fadilatun. Okey, seorang GB kita pun ada GCE. Nak ambil GCE 2 ikut mana tu? Okey. Jadi soalan cikgu Fadilatun tu, okey, boleh cikgu Fadilah ambil dekat sini, dekat daftar kursus, sebab yang untungnya dia bagi voucher secara percuma sebab kita nak exam kan, nak exam dia bagi percuma. Dia untuk menduduki exam ni lah, sebab dia punya cost dia pun agak tinggi juga. Level 1 lebih kurang dalam $10, lebih kurang dalam RM60 sekarang ni, RM60. Level 2 lebih kurang dalam 50. Dalam 25 gitulah, dalam RM110. Jadi boleh isi di sinilah untuk makluman Cikgu Fadilah okey, untuk ni. Jadi kita boleh pilih untuk level 2 di sini. Maksudnya ambil di ruangan di daftar kursus lah. Okey. Okay, jadi kita terus kepada ni saya ni sebab insya-Allah saya difahamkan pihak JPN akan buat satu talimat khusus untuk semua sekolah di negeri Terengganu. Tak silap saya pada minggu hadapan mungkin ada satu surat lah jemputan akan sampai kepada semua sekolah berkait dengan program ni untuk makluman pada semua PGB lah. Jadi boleh kita wawarkan pada semua cikgu kita untuk menggalakkan mereka mengambil lah sijil level 1, level 2 untuk Google ni Jadi akan ada satu talimat khusus untuk program ni sebenarnya pada minggu hadapan insya-Allah. Kita akan cerita lebih detail lah pada sesi tersebut pada minggu hadapan Okay, jadi ni saya tutup dulu. Jadi kita pergi balik pada ni. Sebab topik kita sebenarnya untuk Google Form ni, sebab yang basic ni saya letak dalam setengah jam je ni insya-Allah. Sebab kita nak tahu apa ni lah konten dalam Google Form ni. Okey, jadi salah satu Google Workspace ataupun Google Form yang kita akan belajarlah pada pagi ini. Jadi kita kena kenal dulu apa itu Google Form lah. Jadi Google Form ni senang cerita dipanggil digital form lah ataupun borang maya yang membolehkan kita mendapatkan maklumat tertentu yang dikumpulkan daripada responden yang telah kita tetapkan. Okay, jadi sekarang ni sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tuan YDP lah. Okay, jadi banyak penggunaan aplikasi Google Form dalam apa sahaja kerja-kerja kita lah, kerja pengurusan. Yang paling popular dalam sesi pendaftaran lah. Okay. Jadi contohnya kita boleh mendapatkan maklumat peribadi macam tadilah kita nak dapatkan maklumat secara semata. Kalau dulu cara manual kita terpaksa edar borang secara manual, tulis tangan. Lepas tu kita scan, tu cara lama lah, jadi lambat. Jadi dengan sekarang ni untuk penggunaan Google Form dia lebih pantas lah sebab kita boleh dapat semata Okay, jadi kita boleh membina borang menggunakan Google Form dan disebarluaskan secara perkongsian dengan responden yang ditetapkan atau siapa saja yang boleh akses kepada borang tersebut. Sebab aplikasi Google ni dia gunakan konsep sharing. Jadi kalau kita sebagai admin yang mencipta borang tersebut, kita setting maksudnya hanya responden tertentu saja. Okay, jadi hanya orang ada sebahagian pada orang tu tidak boleh akses lah pada borang tersebut. Jadi apabila kita akses mengikut yang kita dah setting tu, okey, kita adalah di setting, di ruangan setting tu kita klik di bahagian responden tu, jadi kita bagi akses lah, jadi semua boleh masuklah di sini Okey. Ada soalan ni saya tertinggal tadi. Okey. Yang pertama dekat chatbot kita ni, ada beza tak akaun Google Free dengan akaun Education? Yang kedua, macam mana nak transfer data dari Google Form ke Excel? Terima kasih.
Okey, dari Google Form ke Excel. Okey, sekejap Okey, yang pertama soalan daripada SK Cenoh ni GB rakan saya ni GB Johar. Okey, jadi soalan dia beza account free tu. Okey, jadi dari segi access dia lah. Okey, jadi kalau macam yang kata macam education, kita ambil yang sekarang ni education sekarang ni senang cerita account delima kita yang kita pakai sekarang ni lah. Okey, itu adalah di bawah account education. Okey. Kalau yang macam yang kata free tu adalah Gmail. Gmail biasa kita pakai tu yang dia punya domain dia tu @gmail.com. Okey, tu yang tu biasa. Okey, dia lebih kurang macam access dia lah. Okey, access yang tu saya ambil contoh macam penggunaan senang cerita Google Meet lah. Okey, Google Meet. Okey, kalau macam Google Meet, kalau yang Gmail biasa setakat ini untuk Gmail lah, untuk akaun biasa tu hanya 100 orang je lah, 100 orang. Tetapi kalau untuk Google for Education, tapi Google for Education ni yang untuk akaun email lah, jadi dia boleh sampai pada 250. Dan satu lagi saya ambil contoh macam aplikasi dalam delima yang saya promote tadi. Okay, kalau kita menggunakan Canva tadi, Canva. Kalau kita menggunakan Canva, menggunakan Gmail biasa, dia ada beberapa maksudnya template lah. Template yang free tu dia agak sikit je lah, tak banyak. Jadi yang template yang saya cantik apa semua tu, dia kena access kepada account pro lah. Pro. Pro ni maksudnya berbayar atau premium, yang dia kena ada sedikit cost lah. Tapi kalau kita menggunakan account for education ni ataupun delima yang kita guna sekarang ni, kalau kita masuk ke Canva tu banyak dari segi macam template yang cantik-cantik lah, yang cantik-cantik yang mungkin yang sepatutnya kalau kita guna akaun biasa kena beli, dia percuma di dalam education. Itu adalah salah satu kelebihan lah yang diberi akses oleh untuk education. Okey, jadi soalan yang tadi, okey, yang ni kita kena buat hands on nanti lah, transfer Google Form kepada Excel. Okey, ni saya rasa soalan spreadsheet lah. Nanti yang kita akan buat sesi hands on nanti untuk makluman pada Cikgu Iskandar lah. Okey. Lepas pada ni. Okey, jadi seterusnya jadi akses kepada peranti Google Form ni yang terkini iaitu seperti smartphone. Jadi bukan pada PC ataupun laptop je. Jadi telefon kita pun sebenarnya kita boleh membina Google Form dalam kita punya smartphone kita pun boleh buat tablet, laptop ataupun PC. Okey, jadi dalam Google Form ni dia berfungsi bagi memberi kelebihan kepada anda dalam mengurus data serta berinteraksi dengan pengguna. Okey, antara fungsi Google Form. Okey, dekat sini mungkin lebih saya senaraikan lebih kurang dalam 9 Okey, dalam 9 fungsi tu. Jadi satu, membina kuis interaktif. Okey, dalam sesi sebelum ni saya bersama dengan PBD Kuala Terengganu lah ada membuat sesi pembinaan kuis mudah lah di sini. Dalam dalam Google Form buat kuis, membina kuis interaktif. Ada saya dah tunjuk cara bagaimana kita nak aktifkan mock kuis tu. Okey, yang silap je ni, mengumpulkan maklumat pengguna yang kita sebut tadi lah. Ini yang popular lah, kita nak kumpulkan maklumat respon dan sebagainya. Membuat undian pun boleh. Okey, tapi macam kita dalam sesi meet kita ni pun, kita pun boleh juga buat undian di sini juga. Dekat activities ni, kalau cikgu tengok dekat button, dekat di bawah ni ada button shape bentuk ni, ada post. Undian secara teruslah di sini. Okey, dan seterusnya membina, buang undian sudah. Okey, menguruskan kehadiran. Okey, hari ni kita nak buat kehadiran di sinilah. Hari ni kita simulasi di sini. Banyak sebenarnya. Okey, tetapi dia ada perkaitan lah antara satu sama lain di sini. Okey, mengumpulkan hasil dapatan responden kajian, membina instrumen soal selidik. Okey, kita boleh buat survey di sini. Okey, yang penting yang kat sini lah, yang kata-kata kita nak memberkasakan pada cikgu lah. Kadang kalau pemimpin sekolah dapat buat ini bonus, tapi kita nak memberkasakan, nak mengupayakan pada cikgu-cikgu kita di bahagian ni lah. Okey, supaya macam sekarang ni musim kutipan data PBD biar cikgu kita dapat membuat analisis lah dapatan data, instrumen dan soal selidik. Soalan penilaian dapat tafsiran sekarang ni dalam MOOC GDPR kita sekarang ni. Okey, dan membuat analisis data secara mudah. Inilah kita nak mengupayakan biar cikgu kita dapat
menguasai lah berkait dengan analisis data di sini. Sebab dalam kompetensi digital yang kita jawab ada banyak soalan berkaitan inilah, bagaimana kita menggalakkan cikgu membuat analisis sini. Okey, jadi habis untuk slide. Okey, jadi kita pergi kepada sesi kita ni lah. Okey, jadi untuk sesi kita pada hari ini, kita nak mulakan dia. Okay, jadi Google Form, bila cikgu klik kepada tag yang baru ni, dia sebenarnya dia ada default dia dalam delima ni, dekat sini. Kalau cikgu klik dekat tab dia lah. Satu lagi, cikgu boleh type. Okey, sekejap. Nak type macam ni boleh dalam Omniboard ni. Di Google Form pun boleh. Kat sini. Okey. Jadi hak cara apa ni, ni cara payah sikit lah. Kita boleh tarik ni. Okey, jadi kita boleh ambil ni lah. Okay. Go to Google Form ni. Okey, ni kalau kita tarik di dalam Omniboard ni. Okey. Satu kita okey. Ia akan keluar macam ni ke Google Form. Satu cara lagi, boleh ambil direct dekat sini. Nak tahu dekat mana Google Form tu duduk Satu kita type je lah, search tu tak ada masalah. Kita type je Google Form tu, boleh kita terus dapat lah kepaparan mana ni, Google Form ni. Okey, kemudian satu cara lagi, masuk ikut melalui Google Drive. Saya klik dekat Google Drive ni. Okey, jadi dekat mana dekat Google Form tu? Okey, dalam ni. Okey, kalau dia ada dua cara dia untuk Google Form. Satu, dalam platform Drive ni dia ada dua keadaan yang boleh kita nak akses kepada Google Form. Pertama, kita ambil dekat new. Nampak sikit ya. Line saya. Okey. Ambil dekat new. Okey, jadi dekat default dia ni ada kat bawah. Kat sini. Lepas pada Google Doc, Google Sheet, Slide. Okey, yang Google yang keempat Google Ads yang keempat. Okey, jadi dia ada 3, blank form, blank quiz, from a template. Okey, blank form ni maksudnya dapat saya tunjuk satu-satu lah. Okey. Dia dalam keadaan kosong je lah. Yang ni. Google Form ni. Ni panggil blank form, kosong. Kita tak ada apa-apa. Tapi default dia ada dah. Macam untitled question dengan pilihan jawapan tu dah keluar dah. Okay, yang ni untuk blank kosong. Biasanya kalau kita nak buat borang pendaftaran apa, kita ambil yang blank form tadi lah. Okay, tu blank form. Yang kedua, blank quiz. Ni kalau macam cikgu kita nak buat quiz. Kalau macam kita pun BGB pun kita ada juga PDPR kita nak buat quiz simple-simple tu, ambillah dekat blank quiz kat sini. Apa beza dia? Beza dia dekat sini. Okey, dia ada dekat answer key ni. Answer key maksudnya kita nak beri point ataupun beri markah di sini. Jadi dia ada nak beri point dia lah. Ni mungkin sesi seterusnya lah, untuk sesi lanjutan ni mungkin PGB nak belajar untuk dalam mock quiz ni kita boleh arrange lah satu lagi sesi kita lah. Okey. Dan beza dia. Okey, satu lagi. Google Form tadi, kalau kita nak buat macam borang ke apa, blank form, quiz. Tadi blank quiz. Okey, dan dalam delima ni dia wujudkan satu, dia panggil from a template. Ni yang ketiga. Klik sini from a template. Okey, jangan. Okey, jadi fraud and template ni, jadi untuk makluman pada semua BGB lah, delima yang sebenarnya melalui KPM, dia ada buat satu macam bank dia lah, ataupun dia panggil gallery template. Jadi kalau macam cikgu tidak ada idea, cikgu-cikgu kita lah, dia boleh je ambil template-template yang disumbangkan oleh cikgu-cikgu kita di dalam template delima ni. Ada dekat sini macam quiz sebagai contoh. Mana dia? Okey, dia buat kuis bab ni. Okey, nutrisi ya. Ni dalam
PJK kan. Dia dah ada siap-siap dah, kita boleh edit je macam quiz ni. Ni sign lah, sign datang 2. Ni yang dah ada dah quiz. Dia cuma boleh edit, dah boleh edit siap-siap dah. Ni. Ni tu dia Okey. Okey, jadi ni template anak quiz yang dah disumbangkan di dalam galeri lah, galeri D5 ni. Okey, ada nak buat koko, ada buat penilaian unit body form, TKRS pun ada. Cikgu kita pun boleh ambil, boleh edit je di sini. Boleh explore di sinilah untuk makluman pada KPGB. Template galeri ni sangat membantulah. Okey, kalau aktiviti koko secara dalam talian yang kita dah berjalan sekarang ni, okey, boleh saja ambil bahan-bahan di sinilah. Jadi ada soalan-soalan dia. Saya nampak macam ujian TKRS baru ni dia buat ujian lens copper dan copper tak. Jadi soalan-soalan ni lah dia ambil. Jadi kalau cikgu kita nak buat di peringkat sekolah pun sangat kata baguslah sini. Okey, ni nak bagi tahunya dalam galeri lah, galeri template. Jadi saya rasa ambillah peluang ni yang diberikan oleh pihak D5, banyak form yang disumbangkan oleh cikgu-cikgu kita yang lain lah di sini. Jadi boleh ambil je sini ya. Okey. Jadi habis untuk ni. Okey, jadi saya bagi tahu asal nak buka Google Form dulu cikgu supaya cikgu tahu tadi cara yang pertama type dalam ni kita panggil yang ni kita panggil search bar ataupun dulu dipanggil Omnibox. Nama dia yang diberikan oleh Google, Omnibox. Jadi kita boleh tarik di sini. Tapi kalau kita buka ikut pada portal D5 dia dah ada default dah sini. Okey. Ni tarik. Okey, lepas tu yang kedua cikgu boleh ambil melalui tadi Okey tadi okey Google Drive. Okey, bila Google Drive kita masuk kat sini tadi kan. Okey, Google Drive. Okey, dalam Google Drive tadi boleh ambil dekat new. Okey, yang keempat ni lah. Jadi saya dah terangkan tadi apa beza blank form, apa beza blank quiz, apa beza template. Jadi yang kita tahu, yang saya rasa macam ada feedback tadi pada group besar kita, dia ada baru tahu berkaitan dengan template. Jadi template ni boleh kita saran kepada cikgu-cikgu, gunalah template yang ada yang disumbangkan oleh cikgu-cikgu kita lah dalam portal D5 ni. Okey, ni satu. Okey, cara yang kedua. Okey. Ni kita panggil sate. Ni. Ataupun sate ataupun yang panggil waffle. Waffle ni. Dan juga nama sekarang ni panggil Google Apps. Jadi 3 nama. Ada kalau macam bahasa-bahasa, kalau macam cikgu ICT kita ni panggil sate sebab betulnya sate, sebab cocok gitu kan. 3 ni ataupun bagi bahasa kampungnya kita panggil 9 titik. Kalau 9 titik yang ni. Kalau sebut 9 titik, mana 9 titik? Ni 9 titik. Okay, 9 titik ni Google Apps lah. Okey. Dia ada banyak lah, waffle, sate, 9 titik. Kalau 1 titik ni bahasa-bahasa kampung lah. Okey. Jadi bila kita klik sini. Okey, jadi dia ada juga sama juga macam tadi ni tadi. Okey, sama juga macam tadi yang kita buka dekat tab baru tadi. Okey, jadi dia bentuk dalam senarai macam ni, dalam list macam ni. Okey. Okey. Jadi form ada kat sini. Jadi form ni yang sebenarnya kita boleh gerak-gerakkan dia. Kita rasa nak benda ni form ni kita buat semua, boleh je kita drag. Nak pergi bawah ke tengah ke tepi ke, kita boleh duduk atas. Kita boleh drag, boleh tarik je. Sebab form ni kita guna letaklah sini. Okey. Jadi saya rasa kita mula teruslah pada tutorial kita kliklah Google Form ni. Jibiman, kita dah buat lagi tak kehadiran tak hari ni? Ada dah. Ada dah. Saya ingat nak tutorial. Kali boleh lah. Okey, dah apa kita tulis. Cikgu memang saya dapat untuk apa nama ECJ. Okey. Untuk ECJ. Okey. Okey, jadi kalau bila cikgu Azman GB Azman sebut tadi berkait dengan ECJ tadi, okey, bagaimana ECJ tu dapat dijana? Yang sebenarnya dia punya induk dia adalah di sini untuk maklumat rakan PGB lah dalam Google Form. Dia jana tu data itu mari pada Google Form. Apabila responden isi dalam Google Form tu, dia akan ada satu aplikasi lah ECJ. ECJ ni banyak. Okey, tapi kalau yang ada dalam Google Form tu, dalam Google untuk jana ECJ lah. Okay, dalam sheet tu dia ada Document Studio dan juga AutoCAD. Okay, jadi benda tu aplikasi yang juga free.
okey, boleh juga guna, tapi free ni macam kata tadi, macam soalan GB Cenor tadi lah, dia ada limited dia dari segi bilangan dan sebagainya lah. Okey, jadi bila kita masuk kat form ni, kita klik pada blank. Okey, default dia macam ni default pada blank. Kadang-kadang ada macam dia cikgu-cikgu kita lah, dia tak guna dekat form ni. Jadi dia nak guna shortcut, dia ambil dekat form ni. Saya ambil contoh, okey, borang kehadiran bengkel asas. Cikgu Ahmad. Okey, Ya. aku nampak. Okey, ingat tak berat tadi. Okey, nampak. Okey. Apa dah? Okey. Okay, bengkel kehadiran asas, borang kehadiran bengkel asas Google Form. Dapat kita simulasi borang cikgu sebab borang ni induk sebenarnya, dia boleh pergi belaka. Kalau kita nak buat ECJ, kita nak kupon maklumat, semua atas nama borang lah. Sebab tu nama form tu borang kan. Okey, jadi dia pelbagai guna multi lah, multi purpose lah untuk form ni. Tapi untuk sesi kita ni, jadi nak bagi tahu dekat sini jarang orang guna. Sebab apa saya tarik dekat sini, tarik dekat sini. Cikgu tengok okey. Sebab apa saya tarik dekat atas ni? Sebabnya bila kita tarik kat atas ni sebenarnya tajuk utama, sebab nanti bila form kita ni akan simpan dalam drive, dalam Google Drive. Okay, dalam Google Drive tu kita nak cari form kita di mana? Kadang waktu kita tak jumpa. Sebab kita tidak namakan file tu. Tapi bila kita buat kat sini, satu kelebihan dia, bila saya klik sini, nampak tak? Okay, dia akan terus mari sini. Dekat sini. Okay. Jadi apa ini yang cikgu perlu tahulah. Okay. Bila kita tarik dekat sini tajuk dia akan automatik, dia akan mari kat sini. Jadi tak perlu 2 kali lah. Kalau tak, kita nak cari file dalam drive tu payah sebab kita tidak renamekan file kita lah, form kita dekat sini. Jadi kita kena isi balik kat sini. Barulah dalam file drive kita baru jumpa Okey, jadi sedikit pengenalan dalam paparan dalam Google Form ni. Di dalam sini. Okey, dia ada question, dia ada respon, ada setting. Setting ni yang sebenarnya feature yang baru. Ni. Feature baru. Dulu setting duduk kat sini. Dekat atas ni. Setting. Setting duduk kat atas ni. Jadi sekarang ni feature yang baru. Respon ni ada soalan apa ni group besar tadi. Okey, bagaimana nak dapatkan benda form tadi tu kepada sheet. Okey, duduk sini kan dekat responses. Dekat sinilah dia akan bekerja. Duduk sini Okey, respon. Okey, setting. Okey, dekat setting kita nak jadikan quiz, apa ni, kita nak nak setting kita punya borang tu macam responser, kita nak email dia secara automatik. Jadi dekat sini default dia dah ada dah ni. Dia dah hidup dah ni oleh email. Okey, lepas tu kita nak bagi copy. Tu kata-katanya saya rasa amalan buat copy tu perlulah macam CC lah dekat sini. Send responder a copy of dia respond. Okey, maksudnya dekat sini kita nak bagi kadang-kadang isu dia kalau macam, minta maaf lah, kalau macam JPM, KPM, kadang dia orang atau borang ni kita tidak dapat salinan. Kita tahu tiba-tiba PPD atau JPM dia keluarkan senarai nama. Okey, sekolah ni tak atur lagi borang. Sebab kadang-kadang kita tak tahu data kita lekat ke tak. Tetapi sekiranya ada salinan kepada kita, itulah sebagai evidence dia. Jadi cara kita nak buat salinan ni, kita ambil dekat sini. Sender, responder, or copy dia sponsor. Maksudnya apabila kita isi data tu, kita akan dapat satu salinan dalam email kita. Responder ni. Ini adalah sebagai evidence kita. Barunya kalau pihak JPM atau BPD tanya, kenapa sekolah ni tak atur lagi? Padahal kita isi dah. Banyak yang berlaku gitu. Sebab dia tidak mengaktifkan dekat function ni. Send responder ni, copy of their sponsor. Jadi dekat sekarang ni default dia off. Jadi kita hidupkan dia. Okay, kalau macam always, dia ada dua when requested ataupun always. So always ni dia akan ada, saya tunjuklah takut tak nampak Apa beza when request ataupun always? Kita ambil always Okay, cara kita tengok pada borang kita ni, dia ambil dekat mata ni. Ni saya nampak sikit tapi dapat saya ambil. Dapat kita silang sikit Dekat butang mata ni. Sekali lagi dekat butang ni butang preview atau panggil butang mata ni. Okey, nampak tak dekat bawah ni? Okey, dia kata dah dekat bawah ni. A copy of your response will be emailed to ni, macam ni email saya lah, email delivery saya Okey, jadi dia akan ada copy yang kita isi data ataupun maklumat tu, dia akan masuk dalam tu. Saya ingat kalau data
PIBK baru ni ada buat. Dia ada buat macam bila kita isi ni dia copy kepada email delima email sekolah. Sebab dia mengaktifkan function tadi lah. Okey, ni beza dia. Okey, ni kalau always. Kalau requested maksudnya apabila diminta lah. Okey, apabila diminta, kita tengok sekali lagi. Okey, ni kata-katanya ada, tapi kalau saya rasa sebaiknya ada saya nampak kata-kata yang orang guna hot ni lah. Yang kebanyakan orang guna. Send me tu atas permintaan dia nak ke doc. Kalau dia nak, dia kena klik kat sini. Masa kita isi tu, kita nak sepanjang isi ni kita nak sebagai salinan kita. Kita klik lah. Tapi ada setengah usia dia buat macam tadi lah, default tadi dia ada dah automatic, dia akan masuk pada email. Okey, jadi hak ni dia akan atas permintaan. Kita tambah pun tak apalah, takut dia dah berat email pun sebenarnya ada setengah istilah berat apa bukan makan data apa pun. Okay, dia tidak melibatkan data ataupun ni lah isu katanya berat dalam Gmail kita tu tak lah. Jadi tak ada masalah kita nak buat always tu. Tapi saya rasa better kita buat macam ni pun okey. Send me a copy of my responses. Okey, jadi saya tutup preview. Okey, ni sebab setting. Sebab dulu saya terpaksa cerita setting ni sebab dekat setting dah yang kata-kata kita buat jadilah, lepas tu link salah lah apalah. Sebab ibu dia duduk sini, setting ni. Dulu setting ni duduk kat atas. Sekarang ni bila pembaharuan oleh Google ni, setting ni duduk kat barisan ni. Dulu question response ni je, dua ni je. Okey. Ni. Allow response editing. Okey, ni function benda pula. Okey, allow editing. Maksudnya kita buat macam borang tadi kita isi borang. Okey, kita isi borang. Jadi tiba-tiba ada macam dia kata dia salah isi maklumat. Salah isi maklumat. Ada yang akan berlaku atau usia lah dia akan kata isi sekali lagi lah. Isi sekali lagi lah. Tetapi kalau kita menggunakan function allow response editing ni, sekiranya ada kesilapan, dia boleh baiki. Walaupun dia dah hantar dah. Contohnya saya nampak macam ada yang buat response editing ni banyak lah. Kalau macam contoh buat borang tepahan buku ke apa. Sekarang ni ada macam NGB buat tepahan buku benda transisi dah tahun 1. Saya nampak ada dia guna function ni. Okay, jadi bila dia buat allow response editing ni, kalau kita salah isi, contohnya saya hidupkan button ni. Okay, ni dia kena lepas pada kita siaplah ke borang kejap Okay, jadi nak bagi tahu jadi bila kita submit nanti dia akan pergi kepada baiki. Kalau kita ada salah isi, dia boleh pergi semula di sini. Untuk baiki maklumat. Kalau kita hidupkan, kalau dah active ni tak jadilah, dah boleh baiki lah sini. Allow response editing Okey, jadi hak ni require sign in. Hak ni lah yang akan berlaku apabila cikgu-cikgu kita kata kita pun perasan, tapi kita kalau kita dapat ilmu sikit lah pada hari ni, kita pun tahu kenapa isu dia borang tak boleh buka. Okay, benar cerita. Kita hantar pada borang, buka. Sekarang ni, kalau untuk makluman pada rakan PGB, kita sekarang ni kita buat macam saya lah, membina form dalam profile delima ataupun dalam email delima. Okay, email delima. Bila email delima, memang default dia akan dia macam ni. Dia ada dah daripada pihak KPM lah, restrict to user in MOE, Ministry of Education Malaysia and its trust organisation. Macam sekarang ni ada cikgu kita yang menggunakan email e-didik, Go Malaysia, ada banyak email-email dia lah. Okey, jadi dia tak sama domain lah. Jadi domain kita lah domain delima. Okey, jadi bila kita atur form, kalau button ni aktif, ni sekarang ni aktif ni, kalau purple ni dia aktif lah. Okey, button ni aktif. Okey, jadi apabila kita hantar borang tu lah, nak minta orang isi lah, isi secara umum biasanya tak dapat. Sebabnya kadang-kadang yang buka tu dengan dengan Gmail biasa tadilah, Gmail biasa ataupun Gmail e-didik. Sebab dia tak sama rumah. Tapi dengan cara ni tapi kalau kita buang tik, dia secara umum ni boleh lah. Tetapi macam tadi, macam kes tadi, dia boleh buka, tetapi kalau kita kena buka dengan email delima juga. Banyak macam kawalan saya nampak macam sekarang ni pertandingan kemahiran sukan MST.
dia buat kawalan lah supaya sekolah menggunakan email delima. Jadi borang tu kena ikut email delima, dia boleh guna hak biasa. Jadi sebab apa? Sebab dia mengaktifkan button ni. Okay. Okay, ni satu lagi. Limit to one response. Dekat sini. Apa maksud limit one to response? Okay, jadi yang ni kawalan. Sebab tu kalau saya ambil contoh kajian perpaduan lah. Saya suka contoh yang kita isi lah, yang dekat kita, kajian perpaduan. Sebab apa? Macam kita sendiri, macam BGB, lepas pada kita isi tu, lepas tu tak boleh isi pula sekali lagi. Kita bagi ke kawan kita lain ke, tak boleh dah isi. Sebabnya dia hanya bagi satu email tu, satu email hanya satu respons. Satu email kita lah. Okey, melainkan kita buka email lain, tetapi email lain atas platform domain delima lah, domain delima. Jadi apabila kita aktifkan button ni, limit to one response, okey, limit to one response, jadi hanya sekali sahaja kita boleh isi lah untuk maklumat tersebut. Jadi dia tidak ada button macam tadi lah, mana tadi? Okey, dia ada button okey, dia ada selagi function dia kat sini. Okey, nanti saya tunjuk lagi. Okey, jadi dia hanya boleh sekali je isi. Jadi tapi kalau kita aktifkan benda ni, okey, kita deactivate button ni, dia akan jadi maksudnya submit another response. Kita boleh buat. Okey, ni cara dia lah. Okey, ni form default, question default. Ni hak default dia lah yang sekarang ni, yang paparan ni default lah. Okay, mana default dia adalah collect email by default. Jadi borang kita ni automatik akan keluar. Maksudnya ada email tu akan automatik akan dikutip lah di sini. Di sini Question pun sama. Okey, jadi soalan yang standard lah. Okay, jadi kita biasanya kita deactivate lah button ni. Ni saya cerita pasal setting je. Sebab setting ni banyak orang terlepas pandang bahagian ni. Sebab bila kita menguasai setting ni, kita tahu dekat mana silap, dekat mana nak baiki. Bila kita tahu cikgu kita silap kat ni, boleh nak hantar, kita tahu dah. Okey, dia masalah dekat require sign in dari sini. Jadi button ni tu lagi. Kecuali kita buat kawalan dalaman kita. Maksudnya antara delima dengan delima. Okey, contoh gitulah. Okey, rumah yang sama, domain yang sama. Tapi kalau kita nak buat dalam bentuk umum, dalam ni, kita kena ni lah. Kena umum, kita kena aktifkan untuk button ni. Okay. Okay, jadi pergi pada question. Jadi saya bagi sikit. Okay, jadi jadi dalam kita dah tak tajuk. Okay, dalam form kita ni biasanya kita ada dekat sini form description. Kita kena namakan dia. Form description rata-ratanya adalah untuk kita memaklumkan arahan. Arahan. Contoh kita letaklah arahan ataupun maklumat. Okay, maklumat. Okay, dekat form description, dia function dia. Okay, sila isi maklumat ini. Contohlah. Okay. Ni function dia. Sila isi maklumat ini. Okay. Kemudian, lepas pada ni kita pun pergi soalan. Okay, dia panggil soalan lah. Okay, jadi kita buat atas nama borang. Borang. Jadi yang pertama, kita pun boleh nama. Biasanya dalam capital letter lah. Okay, jadi kalau ada sesi lanjutan nanti kita boleh setting untuk biasa kalau kita nak buat ECJ kan mesti huruf besar kan. Jadi bila kita nak isi tu, jawapan dia tu nak huruf besar, kita kena setting lah sini. Okay, di sini, okay, nama. Okay, nama guru. Contoh. Jadi bila nama guru ni dia akan automatik, dia akan jadi macam short answer lah dekat sini. Okay, jadi rata-rata dekat sini, okay, saya tunjuk function di sini. Okay, ni kita tulis apa maklumat yang kita nak minta. Okay, nama. Ni nama. Okay, apakah function ni? Yang ni. Function ni. Ini biasanya kalau kita buat mock quiz lah. Nak masukkan gambar. Contoh Contoh no camera. Okay. Saya ambil upload. Okay, contoh kita nak masuk satu gambar lah.
Okey, ni function upload. Ni upload ni maksudnya benda yang berada dalam PC kita lah ataupun laptop kita. Ni kalau gambar. Okey, nama sama. Ni biasanya dalam mock quiz. Ni bukan saya nak cerita sebab ni asas kan aku tak tahu function apa ni. Ni button gambar panorama ataupun landscape. Gambar bukit ni. Ni image, nak insert image. Okey. Jadi kita sambung masuk gambar ni. Bagaimana kita nak padam? Okey, adakah kita boleh delete? Jangan kalau delete, tak boleh kan tak? Okay, delete. Biasa kita terbiasa dengan button delete ataupun backspace tak? Dalam Google ni lain. Okay, dalam Google ni dia kena ambil, nampak tak dia duduk titik 3 ni. Sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu ni kita panik. Okay, kalau kita masuk image lah. Jadi kita pun tekan button delete. Okay, jadi tak. Sebab Google ni yang lain jadi kita kena ambil. Okay, ni setting dia lah. Macam gambar ni nak kiri, nak tengah, nak kanan. Nak tukar gambar, change dekat sini lah. Tapi kita tambah untuk tujuan ni lah. Kita buang remove. Nampak tak? Dah boleh delete lah, dah boleh delete. Main tekan delete ataupun kita backspace dah jadi Okay, jadi kita nampak dah function ni. Okay, apa function ni? Okay, inilah pilihan jawapan. Okay, pilihan jawapan. Ni simulasi ni saya bagi macam 2-3 contoh lah di sini Okay. Pilihan jawapan yang kita nak. Okay, sini ada short answer. Short answer ni biasanya jawapan pendek-pendek lah. Kalau macam berbentuk dalam bentuk orang kata benda sedikit karangan pendek lah. Macam kita buat soalan PDPR pada budak-budak kan. Ataupun kita buat macam pencalonan kenapa kita perlukan kemahiran ni ke apa ke, kita responden lah berkait dengan maklum balas. Maklum balas kita ambil dekat paragraf. Okay, paragraf ni akan jadi panjang, dipanggil long answer text. Okay, kemudian multiple choice, ni pilihan. Okay, multiple choice dia ada berapa pilihan lah. Okay, saya bagi contoh. Dia ada bulat gini. Masuk multiple choice ni hanya satu sahaja pilihan. Okay, contoh saya buat contoh Ali. Dia automatik, cikgu pergi je. Abu, ataupun cikgu boleh enter. Okay, enter. Bakar, okay contoh. Sekarang ni tak ada nama. Kita boleh tekan add. Okay, ada. Ni boleh isi sendiri. Lain-lain. Tak ada nama dalam ni. Contoh pilih satu je ni. Okay. Cuba tengok macam ada ni macam mana. Okay, saya tunjuk contoh. Kita preview. Kalau tekan preview ni ambil sini lah. Kat butang mata ni lah. Sini. Ni pilih salah satu je. Maksudnya tak ada nama di sini. Okay. Dia boleh klik dekat ada ni. Dia boleh type sendiri. Okay. Adam, contohlah. Okay, sini. Cikgu nampak tak dekat sini? Button dekat ni. Saya lupa nak malukan sebab ni adalah feature baru sebenarnya. Ada button macam awan ni, cloud dekat sini. Nampak tak draft save? Kelebihan Google Forms sekarang ni yang ditambah baik oleh pihak Google, apabila cikgu isi ataupun cikgu buat borang lah, buat borang atau isi maklumat, khususnya kita dah siap dah borang tu, kita bagi kepada responden kita lah. Apabila responden kita isi, katalah macam melibatkan maklum balas lah, macam banyak section dia apa ni. Jadi dia dah nak isi dalam masa yang sama. Jadi dia mungkin isi pagi ni nak sambung pula pertakaran. Biasa kalau hak dulu kita keluar hilang lah maklumat tu. Tetapi dengan function ni, save ni, draft save ni, dia akan masuknya tapi dengan domain sama lah. Jangan cikgu buka, ni buka D5, lepas tu cikgu isi pula form buka edit contoh. Tak ada lah form tu sebab dia kena rumah yang sama. Dekat mana kita isi. Beza tu dia. Okay. Jadi ini adalah mungkin ada hati kita tahu berkait dengan function ni. Jadi dia akan save draft dia ni dekat cloud dia ni. Okay, button ni. Okay. Jadi ni auto save your work. Tetapi dia ada masuk dia ada masa 30 hari sahaja. Sekiranya lebih daripada 30 hari dia akan hilang. Dia bagi 30 days je lah when you have signed in pada Google account tu, masa D5 tadi tu dalam masa 30 hari sahaja. Tetapi dalam kelebihan dia, maksudnya kalau kita isi malam balas tu sekat jalan lah, jadi benda tu dah hilang. Ni dia bekerja sini lah, ni yang panggil function draft save. Okay, saya matikan dulu. Okay, multiple choice. Okay, dah. Okay, multiple choice, kita pilih. Okay, apa ya? Okay, betul. Chat box. Okay, chat box ni beza dengan multiple choice, satu je boleh pilih. Kalau
multiple checkbox, kita boleh tick. Sorry, sebab dot ni out. Tadi je kan? Okey, yang balik. Dia boleh tick. Tick benar. Kata-katanya kalau kita nak buat pilihan, kalau lebih pada, katalah lebih pada satu jawapan, kita boleh ambil checkboxes lah. Checkboxes. Tapi kalau untuk satu pilihan, kita ambil multiple choice. Itu beza dia Okey, jadi itu checkboxes. Okey, apa itu drop down? Drop down sama dengan multiple choice, lebih kurang dia. Dia drop down ni bila satu. Biasanya dalam PDPR, kalau tengok cikgu kita buat kehadiran murid kita lah, biasanya dia guna drop down. Drop down. Okey, apa beza drop down Drop down dengan multiple choice. Nampak tak? Okay, bila drop down ni dia akan jadi kotak gini. Drop down. Dia boleh pilih. Ni drop down. Multiple choice dia akan jadi macam button bulat-bulat gitu. Dia pilih satu. Tapi ni lebih kemas. Contoh, kalau kita ambil multiple choice, ada macam kalau cikgu kita tak reti dari segi pemilihan jawapan yang sesuai lah. Pemilihan jawapan sesuai. Budak kita ada 30. Contoh, 30 lah yang akan jadi multiple choice tu, 30 orang. Tapi kalau kita ambil drop down ni, dia lebih tersusun sikit, baik nusuk. Dia sembunyi dalam ni. Kita boleh pilih. Okey, Ali Abu Bakar contoh. Okey, jadi ini adalah drop down pilihan. Okey, nama Okey, file upload. File upload. Okey, jadi file upload kalau kita tengok sekarang ni bagaimana kita nak maklumat lah. Biasanya kita nak hantar file PDF ke gambar ke apa ke. Okay, kita hidupkan dekat button dekat upload drive ni. Okay, continue. Ini kalau macam kita nak upload bahan lah di sini. Jadi masuk allow only specific file types ni. Okey, jadi kalau kita nak kutip maklumat lah. Okey, kita nak kutip maklumat, maksudnya kita nak bahan nak gambar ke apa ke. Okey, kalau kita klik dekat button ni, kata kita ambil gambar gambar ni image tak. Okey, kita ambil image. Jadi dia hanya terima file dalam bentuk JPEG dan PNG saja, dalam bentuk gambar lah. Okey, dan kita boleh pilih dekat maximum number of file di sini. Kalau nak scraping je lah, pilih satu. Jadi dia tak akan upload dah hak lain. Okey, contoh satu. Okay, kalau saya buat contoh saya buat 5 maximum file biasa dah buat 10 MB, biasa gambar ni kan saya besar-besar jugalah. Biasa kita buat default 1 GB. Besar. Okay, benda ni akan disimpan semua dalam drive kita lah, dalam Google Drive. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, ni upload bahan Okay, contoh gini lah. Okay, jadi dia akan dia akan klik di sini lah. Okay, button ni. File tadi. Jadi untuk kita upload bahan Okay, jadi ni line linear scale. Ni biasa kita buat maklum balas Okay, kita maklum balas. Benda kajian kepuasan pelanggan 1 hingga 5. Kita nak tahu maklum balas daripada ibu bapa ke apa ke. Kita ambil di sini lah. Line scale. Okay, multiple choice grid. Ni ada kolom-kolom dia lah. Okay, contoh. Okay, paparan dia. Ni macam kalau kita tengok pada macam borang malam balas, dia ada kolom-kolom dia. Okay, adakah anda memahami topik yang diberikan? Contoh, jadi ada kolom 1, kolom 2. Okay, mana 1, 2, 3, 4, 5 dia baris ni ikut kolom lah. Ni. Okay. Multiple choice. Ni kalau kita nak masukkan tarikh. Okay, masukkan tarikh. Jadi bila tarikh ni kita ambil. Ni tarikh. Okay, contoh sini boleh pilih tarikh. Okey, dan satu lagi tarikh dan juga time. Okey, ni masa. Masa. Okey. Ni kalau macam ada masa. Okey. Okey, jadi yang ni saya kenakan picture lah sebab asal je kan. Okey, kalau lain itulah. Okey. Jadi dekat functioning,
kita soalan ni yang sebenarnya dia ada dua cara lah. Dia ada button ni. Button duplicate. Duplicate ni copy. Maksudnya benda yang kita isi tambah isi dua kali ya tak? Okay, jadi kita boleh copy je ni. Dia panggil duplicate. Okay, akan jadi gini. Tu cara yang pertama. Okay, bagaimana kita nak buang dia pula? Salah ke apa kan? Dia tak ada macam button undo tu. Button mana patah balik tu ni. Okay, dia kena delete. Atau siapa tu. Okay, button tadi ni delete Okay. Dan tadi cara kita copy. Cara selagi kita guna function ni. Ni function ni. Okay, dia ada add question. Jadi kita pun klik add question. Masuklah nama guru, nombor kad penalang tak. Okay, nombor kad penalang. Ada function lagi ni. Okay, import question. Hak ni kita nak copy lah. Okay, copy pada soalan pada form lain. Okay, ni add title and description. Okay, maksudnya kita nak buat title baru. Ni biasa ni chapter barulah. Okay. Tapi tak sesuai dekat sini. Ni biasa dekat section lain lah. Sini. Okay, email saya dah tunjuk dah. Video pun boleh. Video ni pun kita boleh direct ambil daripada YouTube. Ada URL dia, link dia boleh masukkan di sini. Okay, contoh. Kita ambil ni tak. Kita ambil contoh link YouTube. Bagaimana nak ambil link YouTube? Kadang-kadang kita tak tahu pun ni benda basic kat sebenarnya benda ni. Contoh kita nak ngajar tasmek tak. Ni di surah kita ambil. Biasanya kalau dekat link YouTube ni tuan-tuan mungkin RM10 yang yang kita ambil sini lah. Dekat atas ni. Dia punya URL dia. Dia ada cara dia nak ambil link YouTube. Ni dalam topik YouTube pula ni dekat share. Pun boleh juga. Share ni kita copy. Ataupun kita ambil dekat atas lah. Biasanya orang ambil kat atas ni je. Dekat atas ni kemudian mana ni button tadi dekat YouTube tadi. Kita masukkan URL dia. Jadi nampak dia detect. Jadi video tu valid lah. Biasanya kalau dah keluar tu mungkin alamat URL tu salah lah. Jadi cara nak insert kita kena klikkan dia. Biar dia button dia nyala sinilah, select. Jadi ni kita boleh bagi arah lah. Sila tonton video ni ke apa ke dalam ni lah. Saya minta maaf jadi campur-campur sikit sama dia. Kat mana nak tunjuk function dia sebenarnya. Apa function mana masukkan video. Kita nak upload video pun boleh tadi. Video. Lepas tu selagi nampak dah buat button orang panggil sama dengan tak? Equal. Tapi ni dipanggil add section. Ni kalau kita buat borang tu lebih daripada satu lah. Dia banyak macam bahagian-bahagian. Contoh tadi pasal maklumat tak? Contoh. Ni add section. Ni bahagian lain pula. Ni panggil section. Dia bagi section 2 of 2. Jadi dekat section ni kita buatlah maklumat pasangan contoh. Maklumat pasangan. Jadi kita pun sama jugalah kaedah dia. Isi ni juga buat costing pula. Ni kalau lah ni nama pasangan. Ni section jadi betul kita nama cikgu, nombor kad penalang, nama video. Jadi dekat ni section. Bila section ni kita klik dekat next. Dia akan jadi ni. Jadi dia akan ada ni lah. Kalau kita tambah lagi section dia akan jadi ni lah. Ni kalau kita tambah lagi nampak. Dia sebenarnya tak ada masalah. Ada setengah orang buat, dia buat borang tu panjang dia buat. Tidak ada macam border dia lah. Tapi kalau kita buat ada border-border dia ni, ada bahagian-bahagian dia ni, kita gunakan function add section. Maksudnya gitulah. Function add section. Ni function dia lah. Lepas tu nak tambah lagi boleh lah. Ni maklumat pasangan tambah lagi. Section 3. Perakuan lah contoh. Ambil dulu. Perakuan. Saya
saya dengan ini memperaku maklumat tersebut. Contoh kan, kalau je setuju, itu contoh ni. Setuju, tidak setuju. Contoh. Ni saya betul balik nama tadi, time ni saja nak simulasi tadi je. Okay, nama short answer dia. Jadi kita betul balik short answer balik. Okay, kalau cikgu tengok ni sikit lagi, okay, kita tahu dah function ni apa, ni apa, ni apa. Okay, sebab ni hak basic je dulu Okay, jadi apa maksud required? Required yang maksudnya kita nak pastikan maklumat tu semua je kena isi. Kita boleh katakan benda ni wajib lah, wajib item kena isi. Jadi dia kena hidupkan dekat button ni, required. Required. Sebab kalau kita matikan ni, kena molek ada yang gaduh-gaduh isi nama tinggal. Sebab apa? Sebab kita aktifkan button ni. Sebab bila default memang dia hidup. Jadi bagi pilihan. Jadi ada beberapa item yang boleh kita require ataupun dia dah wajibkan lah untuk function ni. Okay, jadi bila kita tekan require ni, okay, jadi maklumat ni cikgu akan isi juga. Dia kena, memang kita nak suruh isi belaka, lebih kurang lah. Maklumat yang penting lah, maklumat penting. Kalau tak penting ni, yang diberi pilihan lah tak mau isi, kita boleh aktifkan ni, deactivate ni, require ni. Biasa ni penting. Okay, jadi macam nama guru, kita nak kata cikgu, kita bagi arahan. Okay, arahan nak suruh tulis huruf besar sebab kata nak buat ECJ kan. Sebab dia ada satu cara, dia kena ada formula dia, tapi tu peringkat advance lah, dia ada macam masukkan formula lah. Okay, kena tekan button sate ni atau titik 3 ni tadi, titik 9. Okay, ada dua, description dengan response validation. Okay, biasa kita nak bagi arahan pula. Tadi arahan dia yang utama di sini. Description sini yang utama kat tajuk dan title. Okay, ambil dekat sini. Description. Okay, juga. Berarti okay. Ambil dekat description dia. Okay, nampak tak dia keluar sini. Kita bagi arahan di sini. Sila type dalam huruf besar. Untuk. Jadi lepas tu pun kita pun buat contoh. Okay, huruf besar tu mana nak mana? Okay, mana nak tunjuk contoh lah. Okay, macam Amir tambah B titik gini. Okay, kita buat dah. Amir bin Hamzah. Contoh. Jadi kita nak gini, macam okay, Amir bin Hamzah. Okay, perempuan apa ni, Siti Hawa. Okay, BT gini tambah. Contoh. Kita pun buat dah contoh dia. Kena binti penuh, binti sebab nak CJ kan. Okay, binti Adam. Siti Hawa binti Adam. Okay, jadi kita buat dah gini. Macam nombor kad pengenalan. Kita bagi arahan. Benda ni yang arahan simple-simple je cikgu. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Sini yang. Okay, jadi ambil kat description. Okay, response validation ni, ni hak advance. Ni saya boleh maklumkan kalau kita nak buat formula. Okay, formula. Okay, number greatest, dia ada macam-macam, saya ambil contoh. Macam dia ada text, dia ada direct. Ni kita kena masukkan formula di sini lah. Ni text, length, panjang, regular expression kat sini. Dia ada pattern. Pattern ni ada formula dia. Tapi hak ni bagi saya untuk di peringkat asal ni, macam saya sendiri pun jaranglah saya guna ni pun. Sebab dalam peringkat kata pengguna biasa pengguna biasa, kita tak cara manalah button ni. Jadi jangan hidupkanlah, kita matikan ni. Biasa kita guna untuk description. Cuma kalau yang advance, kalau cikgu ICT ke apa, mungkin dia ada ni lah sebab dia masukkan formula. Jadi macam nama ni, tak payah bagi arahan dah. Huruf besar ke apa, sebab dia buat formula dah. Jadi bila dia tarik huruf kecil, dia tak boleh nak submit sebab dia formula dia tu buat dah untuk huruf besar. Jadi dia akan mesti kena isi dalam huruf besar. Okey, nombor kad pengenalan contoh lagi. Ni basic sebab nak buat ECJ GB Azman minta nak buat CJ Okey, jadi ni pun sama, wajib juga, klik required. Kemudian
ambil dekat description. Okay, sila tulis dalam format yang format seperti ini. Okay, contoh. Kita nak buat tambah ada sekang tak? Okay, kita sambung terus. Tambah dia ada sepang lah, ada buat sepang dia tak ada standard jadi kita pun buat gini. Tulis. Okay, sila tulis. Jadi selesai dah untuk ni saya ambil asal lah nama dengan nombor kenalan. Lepas tu lain boleh lah nak isi alamat ke apa ke nombor telefon ke benda yang sama lah. Kita boleh copy balik ataupun add question. Dekat sini ya button ni ya. Saya tulis ni ya. Saya delete balik okey. Kaedah. Okey, kemudian ni ni add-on ni saya dah perlu tunjuk sebab add-on ni hak advance lah. Okey, phone notification ni pakai advance ni sebab macam phone notification ni sebab dalam Delima ni dia kalau yang Gmail edit atau Gmail biasa dia banyak benda dalam add-on ni yang boleh kita ambil daripada apps luar. Contoh kita nak guna macam dipanggil Phone Ranger. Contohlah ni apps yang daripada luar lah, daripada luar Google ni. Kita ambil pada apps tu contohnya kita nak borang ni dia mati sendiri pada pukul 2 lah. Dia ada kita hidupkan button tu dekat apps tu. Dia pukul 2 borang tu dah isi dah. Dia ada kat cara dia. Dia ada macam setting dia lah kat sini. Setting apps dia Jadi ambil dekat app luar tu. Okey, dekat team ni. Okey, button team. Apa maksud team ni? Team kita nak colorkan borang kita dah. Sekarang ni default dia mana-mana Google Form default dia ada color purple sebab dia ikut warna logo dia, logo purple. Saya tinggal ni Okey, header. Header ni banyak saya buat roadshow belajar cara buat header sendiri Kalau Canva ni boleh buat header Google Form. Cari dalam Canva je ada header Google Form. Kita boleh buat comel-comel. Nak buat ikut Google Slide ke PowerPoint pun boleh. Masuk header ni kepala dia. Kita ambil berkat rapat kita lah. Okey, work at school. Okey, dia banyak lah dia punya kategori dia tu. Upload ni kalau kita buat header sendiri. Okey, foto ni gambar yang ada lah. Adalah ni dalam Google Photo ya. Satu lagi dalam Google ni ada Google Photo. Semua simpanan image dan gambar dia duduk berada dalam Google Photo. Tapi kita kena aktifkan dia lah. Kena sync dengan email kita Google Photo. Okey, jadi untuk Teams ni cikgu boleh ambil di sini. Okay, contoh kita ambil button dia. Okay, button pencil ni lah. Okay, kat sekolah kita ambil. Okay, cara dia kita pun insert, kita klik. Okay. Automatic dia punya themes dia akan berubah. Theme color dia. Tadi warna purple, nampak jadi kuning. Sebab apa? Sebab dia punya pemberatan dia pada kontra daripada tu dia warna kuning warna kuning sini. Jadi kalau kita klik hijau, dia hijau lah. Ni ke theme color lah. Sebab dia mengikut ada tema. Kalau tema default dia, tema asal itu ada color purple lah. Okey. Ni background. Ni background dia terang sikit lah. Tadi warna kuning cerah. Okey, kita nak terang sikit dia punya background. Tambah kuning, nak kelabu pun boleh. Okey, font style. Ni basic ni font style boleh. Nak ambil. Tapi pilihan yang dalam Delima ni dah banyak lah. Font style dia dah acah dalam apa ni Google Doc dalam Microsoft Word ni atau PowerPoint. Jadi macam ni tajuk dia, font dia dah. Kita ambil sini font style. Tadi yang basic dia gini dah. Dia bentuk gini. Kita nak tulisan berangkai lah. Ambil ni dekoratif. Tapi habis tajuk-tajuk dia tukar habis, uduh habis lah, nampak tak? Beza dia. Ni. Takut salah kan, apa jadi gini sebab dia salah ambil dekat font style. Ambil playful. Ni playful ni macam yalah untuk kelas boleh lah. PDPR kita ni lebih macam fancy sikit ni. Okey, nampak tak? Dia pun okey juga. Playful ni. Kalau formal gini lah. Formal standard. Okey, formal. Kita ambil okey. Kita ambil playful Contoh. Dia font style. Jadi kita matikan dia.
Okay, jangan bimbang. Bila kita klik pakoh ke apa kelebihan Google Apps ni, dia dah akan hilang. Dia dah akan kata macam kita dah terkeluar lah. Tiba-tiba internet kita mati ke, bateri habis ke laptop. Dia dalam fungsi Google ni dia base kepada cloud base. Jadi simpanan data dia tu dia akan berjalan lah. Dalam cloud tu, walaupun kata tiba-tiba kita terputus internet ke apa ke, bila internet ada balik dia akan tu balik, dan tapi maklumat yang kita isi tu tak akan hilang. Dia tak akan hilang, dia akan berhenti dekat mana kita ni. Jadi kita boleh pakoh gitu je, tak ada masalah. Okay, button ni saya tunjuk dah preview, dah tunjuk borang kita dah. Okay, preview. Okay, kemudian kita nak pergi dekat dekat sampai ke peringkat send. Okay, sebelum saya nak pergi ke peringkat send ni, saya tunjuk dekat button 3 ni sebelum ada profile kita. Okay, jadi kalau macam tadi undo apa pun dia boleh juga kita ambil di sini. Okay, dengan tadilah. Okay, kita boleh copy borang tadi, ni borang kita ni dengan cara make a copy. Sebab dia tak ada button macam save as ke copy, save as ke apa ke macam Microsoft Word tu. Sebab dalam Google ni ya gitu, dia guna konsep make a copy. Memang ni gitu, kena buat copy. Contoh saya buat make copy dia akan minta lah. Okay, copy kita dia akan pergi ke folder drive kita. Contoh lah. Jadi kita akan dapat borang yang sama. Ni make copy. Kita tambah buat banyak kali kan. Kita ambil make copy. Okay, move to trend ni nak buang lah. Okay. Get prefill link. Okay, kita nak dapatkan link kepada borang kita isi ni. Okay, kita dapatkan ni link dia ni. Ni prefill link ni. Apa tak? Pre ni maksudnya pra lah. Ni. Kita boleh ambil sini. Dekat atas search bar ni, itu prefill link. Dan kita boleh print. Borang ni maklumat-maklumat ni boleh print. Boleh klik pada button print ada sini, button print. Add collaborator ni maksudnya owner kita borang ni adalah kita. Lepas tu kita nak bagi kawan kita. Bagi access untuk dia, maksudnya orang yang beri kuasa lah untuk edit borang ni. Masukkan email di sini. Contoh saya bagi seorang lagi lah. Okay, email. Nak bagi access kepada dia boleh edit borang. Saya tak dalam email saya lagi email edit. Jadi kena wujudkan button ni. Okay, editor ni kena edit dah button editor. Okay, jadi kita pun send. Okay, sebab apa dia keluar macam ni, share outside organisation ni, sebab luar pada domain, bukan pada derimer. Sebab saya edit tapi kita bagi access kepada dia. Kita pun klik share anyway. Okay, jadi ni button 3 ni kan. Okay, kemudian kita nak send pada form kita. Okay, dekat send form ni cikgu kena tengok dia punya maklumat-maklumat di sini lah. Okay, ni nak send form tu melalui email. Kita boleh tayar email kita. Contohnya macam Amir Hamzah. Dia. Okay, saya buat. Okay, ni cara email Cara email. Lepas tu kita boleh bagi link. Okay, boleh bagi link. Ni kita boleh, okay ni panjang ni kan, kita boleh shorten dengan dia. Jadi pendek. Kita boleh ambil ni. Tadi panjang, okay, kita boleh pendek. Kita boleh terus copy. Di sini. Okay, jadi ni kalau macam kita nak embed dalam Google Site, dalam web ke apa ke, yang ambil embed ni lah, HTML lah. Okay, jaranglah kalau kita sebagai BGB ni, tak apa, dah tahu ni pun. Ni biasa cikgu ICT kita lah. Nak masuk dalam website ke apa ke, dia kena embed kat sini, HTML. Tapi kita pergi dekat ni, yang penting bagaimana kita nak ambil link. Cikgu kena ingat, cikgu jangan ambil link dekat atas ni. Okay, kadang-kadang kita salah. Perasan tak? Bila kita ambil dekat atas ni, link ni kita jumpa tak? Ada orang, ada macam cikgu kita, dia suka sangat ambil dekat atas ni. Atas ni tak boleh ambil sewenang-wenangnya tak? Dekat atas ni, dekat search bar ni. Sebab dia kalau kita ambil ni, habis orang nak kena-kena boleh edit belakang borang kita. Sebab apa? Perasan tak? Dia ada edit sini. Dia ada tulis edit di sini. Kadang-kadang kita copy, kita pun send. Masuk dalam group ke apa ke, habis borang kita rosak. Kadang-kadang dia terus copy ni. Dia secara formality ni, Google Form, dia dekat cara nak share link dia, dekat atas nama send form dia, dekat button tengah ni. Ataupun dengan cara yang mudah, cara selamat lah. Dia nak hantar melalui email dia, jemputan lah, ataupun pengisian borang tu, email. Kita kena isi lah. Kalau ada masalah email ni kena banyak lah. Kalau macam peserta ramai 100 orang, 100 email. Maksud tu kecuali email tu ada group.
group email. Jadi masuk sekaligus. Jadi ni kelemahan email lah. Jadi kena satu-satu. Tapi kalau nak mudah kita ambil dekat ni yang tengah ni link. Jangan ambil dekat atas ni. Kalau kita ambil dekat atas ni lah yang jadi bawang kita rosak. Sebab dia ada, kita bagi akses kepada function edit. Nampak tak sini? Edit. Jadi kita ambil kat sini. Okay, jadi kita dah tadi kita dah copy. Okay, kita boleh klik je copy ni. Okay, boleh copy. Okay, jadi bila kita dah copy dulu, kita nak ringkaskan. Ada kita ingat nama GG ya, gg.gg. Okay, sekarang ni server gg.gg sekarang ni bermasalah sekarang ni. Habis yang kita isi melalui gg.gg domain dia tu, alamat dia tu tak boleh nak buka belaka dah kerana dia nama dia tu lekat dekat server gg.gg tu, jadi lekat situ. Jadi dia pilihan untuk nak ringkaskan form ni banyaklah. Selain pada gg.gg ni, saya boleh bagikan contoh ini kita selesai dah untuk copy link nak bagi okey. Dulu kita popular dengan gg.gg dah. gg.gg kita nak berikan nama tu mudah kan. Nama barang kita tu senang nak cari. Ingat tak gg.gg ni? Sebab saya tak tahu sama ada, tapi sekarang ni memang server dia jam dekat musim ni. Maksudnya tak boleh bakar lagi lah. Okey, jadi ia ada secara lagi. Ni hak tambahan lah, tak ada lah modul Google Form. Dia hak popular sekarang ni kalau rakan PGB ingat ada macam JPN ke BBD guna dia panggil bit.ly bit.ly yang ni. Dia panggil link management. bit.ly. Kat sini contoh macam nampak tak? Macam Cikgu Azman, GB Azman Anton ni, okey, nampak tak HTTP form ni kan? Okey, ni panjang dah, tapi beza dia boleh klik terus pada link ni terus pada form kita tu. Ni macam GB Azman buat, tapi kalau cikgu nak ringkaskan, okey, nampak tak? Ni cikgu boleh daftarkan dia sini, cikgu boleh create di sini, boleh create account dekat sini. Saya pakai free account, dia ada access dia, tak silap saya ada dalam 100 rasanya, tak silap ni lah dia punya tu dia. Saya dah study lagi ni. Tapi free ni dia free account ni rasa okey dah. Okey, jadi dalam bit.ly ni, okey, bit.ly ni kita nak gantikan dulu kita popular dengan gg.gg dah. Kita boleh ambil button create. Okey, create link kat atas ni. Apa tak? Okey, dia akan jadi bit link. Okey, jadi dekat mana? Okey, jadi saya dah ambil dah, kita copy balik tadi. Dah ni. Kita copy dia punya link tu. Okay, ambil dekat, enter long URL, kita masuk. Okay, sebelum kita pun kena tekan button create. Okay, create. Okay, nampak tak? Dia akan jadi gini dah, nama ni. bit.ly 3tvq8ev yang ni tak? Okay, jadi sekarang ni, kita nak berikan nama borang kita dulu. Okay, nama dia, borang kehadiran. Borang kehadiran bengkel. Okay, kita beri nama sebab senang cari macam contoh ni lah. Nanti yang duduk dalam senarai ni. Ni saya pakai account free je. Cikgu boleh explore lah bit.ly, bit.ly. Kemudian kita nak namakan tadi ya. Saya buat bit.ly bengkel -ngb setiu. Contoh bengkel -ngb setiu. Saya pun save. Okay, saya pun save. Jadi saya save. Nampak tak borang kehadiran bengkel? Dia duduk sini lah. Dia punya tu dia. Mana tu dia? Bawah ni. Nampak tak? Okay. Jadi saya tak sini jadi nama kita saya tak kat check dah copy lagi. Kejap. Tak copy nama lagi. Sekejap. Oh, saya dah ni. Sekejap. Edit balik Okey, betul dah kan? Okey, save. Okey, copy semula. Okey, ni. Okey, contoh. Nampak tak? Kan lebih comel lah. Okey. GB Azman ni, sebab GB Azman kita tambah buat gitu. Okey. Yelah sebab masa tak ada ke apa kan, kita singkat. Untuk akan datang, nak mudah kita pakai gini je. Nampak tak? Kita boleh gantikan gg.gg. Nampak tak tu dia? Senang lah. Jadi bila kita klik, nampak bila saya klik,
Nampak tak? Kerja bagi pada borang kita tu. Sama juga. Dia gantikan GG dan GG. Jadi tarik lah. Jadi saya tarik sini. Okay, mana para PGB boleh ambil cara nak shortcut Google Form kita ambil ni. BITLY. Tarik je kat BITLY, dia keluar lah. Okay, jadilah borang kita lah. Dengan cara tadilah. Kita send tadi, cara kita nak share link tadi, saya dah tunjuk dah tadi. Okay, ni borang dia, maklumat asal. Lepas tu saya dah perkenalkan dia punya section jawapan tu. Okay, cara nak submit apa dah. Sebab apa jadi merah ni? Sebab saya aktifkan button required tadi. Nampak tak? Jadi kalau saya dah isi, dia akan dah boleh pergi ke bahagian seterusnya lah. Gitu. Jadi okay, saya rasa okay, itu sajalah untuk setakat ini. Jadi kita dah nampak dah bagaimana cara kita nak membina Google Form yang asal lah. Jadi kita tahu cara nak share link, lepas tu pilihan jawapan dan lain-lain lah, bagaimana nak nak masukkan header, dan yang pentingnya data kita tak hilang. Dan yang satu benda yang baru kita belajar, benda function ni sebenarnya dekat apa nama ni, saya dah hidupkan button ni. Dekat button di bawah ni, kalau kita habis isi ni, sekejap saya contoh. Dapat ni saya buat simulasi je lah. Okay. Setuju. Okay. Nak bagi tahunya ni. Button ni kita tak tahu function ni dekat sini, send me a copy of responses. Ni lah yang kita nak. Kalau boleh, para NGB bolehlah cadang kepada JPM PPD, tolonglah hidupkan button ni. Tolong buat pilihan. Ni kita belajar benda baru jugalah. Supaya kalau kita isi ni, kita ada bukti bahawanya ada salinan pada kita yang ni. Kadang-kadang dia orang ni dok hidupkan button ni. Bukan saya kata ni, jadi saya minta kalau boleh macam di peringkat Rustia lah, biar ni lah kalau melibatkan data, kadang nama sekolah kita naik kan. Kalau kita ada bukti ni senang. Jadi kita buatlah, minta lah Rustia atau kita sendirilah akan datang data ni, kita buatlah benda ni. Function apa ni, send me a copy of responses Betul, setuju. Itulah. Okey, jadi saya rasa itu sajalah untuk perkongsian pada hari ini. Walaupun kata jelah singkat, tapi jelah maksudnya dari segi objektif untuk kita tahulah berkait dengan asal Google Form tu, sedikit sebanyak para GB tahulah bagaimana kita nak ambil Google Form tu sehinggalah kita dapat akhirnya sehingga share link lah. Okey. Dan saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Minta maaf lah sekiranya ada sedikit apa ni tutur kata saya lah yang agak para PGB rasa kurang senang, saya mohon maaf banyak. Okey, jadi kadang-kadang mungkin bila tengah bagi ceramah ni ada perkataan tak sedar, kita maklum, dan ada mungkin soalan saya dapat jawab ke secara tepat. Minta maaf banyak, mungkin saya perlu buat research lagi lah kalau cikgu rasa tak puas hati jawapan saya. Okey, tetapi setakat yang saya tahu gitulah. Saya kalau tak tahu, saya akan rujuklah pada pihak yang lebih tahulah, lebih tahu. Okey, dan insyaAllah pada sesi akan datang mungkin kita akan boleh buat lanjutan lagi untuk Google Form pada kuis untuk buat borang malam-malas ke apa. Kita boleh lagi arrange lah untuk pelbagai, sebab Google Form ni banyak bentuk dia boleh buat. Macam saya kata tadi, lebih kurang berbelah-belah jugalah function dia. Okay, jadi saya rasa tu sajalah apa ni perkongsian saya pada pagi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak NGB STU kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat sesi perkongsian pada hari ini. Saya nampak apa ni rakan-rakan NGB saya ramai sini hebat-hebat sebenarnya. Boleh lagi dia orang perkongsian, nampak ada Kak Mala saya pun ada, sipu saya kat tu, Cikgu Ana Mala Seri Nila. Dan di STU sebenarnya ada seorang guru besar yang hebat juga, Cikgu Zanariah SK Bintang dulu Sungai Leret, ikon TMK kita kebahasaan. Jadi banyak yang pakar-pakar rujuk yang kita boleh rujuk lah. Terima kasih banyak pada rakan KGB yang turut beri support pada program pada hari inilah, dan juga membantu kelancaran sesi pada pagi ini. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya serahkan balik kepada moderator lah, Cikgu Siti Zulaila. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Amir. Saya baru nak suggest lah, nak minta satu lagi ataupun akan ada siri 2 tapi nampaknya Cikgu Amir dah offer tu, insyaAllah lah kita akan
laksanakan juga untuk siri 2. Saya sebenarnya boleh juga Google Form ni Cikgu Amir. Tapi bila hadir dalam bingkil hari ni, saya rasa ya Allah, banyak lagi rupanya saya kena tuntut ilmu menunjukkan bahawa ilmu Allah tu sangat luas Baru sikit je, sehujung kuku je yang saya tahu. Okey, alhamdulillah, terima kasih, syukur, terima kasih Cikgu Amir atas perkongsian yang telah diberikan tadi. Okey, untuk sahabat-sahabat guru besar, mohon sahabat-sahabat guru besar isi borang kehadiran melalui link yang tertera dalam ruangan chat InsyaAllah pihak MGB Setiu akan menyediakan e-sijil untuk sekolah, program jaringan sekolah bersama MGB Setiu, insyaAllah. Okey, untuk slot yang terakhir, urus dia mohon agar semua guru besar membuka kamera untuk kita adakan sedikit sesi bergambar. Biarlah melalui maya pun sebagai kenangan dan sebagai dokumentasi kita lah. Okey, kita mula sekarang buka kamera aku. Okay, kita ambil gambar sama-sama. Buka kamera cikgu, ramai lagi tak buka tu. Jom. Kita ambil gambar. Evident. Dokumentasi sikit. Terima kasih Cik Amir atas pencerahan dan taklimat tadi. Banyak membantu. Rakan-rakan boleh buka. Terima kasih. Rakan-rakan, Cikgu Amir buka kamera sikit Cikgu Amir. Buka dah. Saya buka dah. Dah. Buka dah. Kita sama-sama ambil gambar sikit. Cikgu Omar tu dia. Rakan kami tu. Okay. Alright. 1, 2, 3. Okay. Sekali lagi. Sekejap ya. Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3. Okay. Alright, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Okey, terima kasih cikgu-cikgu, rakan guru besar semua. Alhamdulillah, syukur selesai sudah majlis ilmu kita pada hari ini. Semoga ianya dapat membantulah serba sedikit profesionalisme kita. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Amir bin Hamzah. Terima kasih kepada semua rakan-rakan guru besar. Sangat seronok hari ini, ingatkan daripada negeri Terengganu je, rupanya ada juga sambutan daripada luar Terengganu. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga selepas ini akan ada lagi perkongsian yang dapat kita laksanakanlah untuk meningkatkan lagi profesionalisme kita, insya-Allah. Okey, untuk akhirnya terima kasih sekali lagi kepada fasilitator kita Cikgu Amir, orangnya hebat, masih muda dan banyak lagi, masih jauh lagi perjalanan Cikgu Amir. InsyaAllah semoga terus berjaya lah. Okey, sudi berkongsi ilmu hari ini dan semoga semua guru besar yang dapat hadir hari ini mendapat sedikit manfaat untuk profesionalisme kita lah, insyaAllah. Okey, kemudian terima kasih kepada barisan Esko MGB Setiu yang begitu bersungguh-sungguh sebenarnya untuk mengajukan perkongsian dan majlis hari ini. Terima kasih juga kepada Tuan Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Setiu, Cikgu Zainuddin Dolah yang sentiasa memberi sokongan untuk kejayaan kita semualah, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi, insyaAllah. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua, jaga diri, insyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belakang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih isi link tu. Dan chatbot tu ada sediakan link. Kita Dah isi je. pihak MGBC akan sediakan izin untuk sekolah masing-masing. InsyaAllah lepas ni kita akan ada lagi lah perkongsian dengan apa nama MA ke siri 2 pula ke. InsyaAllah. Boleh dah betul. Beres semua, Man. Boleh dah buat ni, buat appointment, Man. Kau pun ngambil dulu. Ha? Kau pun ngambil dulu. Besuk dah lagi lah, besuk. Ada lagi ni. Tunggu Tak masa. boleh, lagi besuk kan. Beres keruak. Keruak. Okay. Okey, beres. Okey. Assalamualaikum.